jika lepas kahwin takwa hilang tinggal tua, itu bukan kahwin. Tak kahwin lagi bagus. Senang belajar ilmu, senang pergi sembahyang, senang pergi umrah. Ini dah kahwin terikat. Tambah isteri lagi terikat. Betul, kena pastikan betul-betul perkahwinan mendamaikan. Kemudian saling tolong menolong. Itu perkahwinan. Jika tak boleh sampai ke situ, berdosa kahwin. Sebetulnya kadang-kadang anda yang tak kahwin lagi bahagia dari orang kahwin. Ini contoh, minta maaf. Contoh. Kahwin tak bahagia. Tengok anak ayah. Aku tak ada anak, aku sebabkan suami ni. Anda yang tak kahwin lagi bahagia. Dulu saya akan cerita 10 tahun dahulu. Tema ceramah tu saya tak sebut dah. Sebab mungkin berlaku perubahan. Dulu antara benda yang saya suka sebut ialah betapa ramai orang yang berkahwin selepas 3-4 tahun dia berkahwin, dia kata apa? Kalau aku tahu, tak ada aku mau kahwin. Lepas berkahwin 3-4 tahun dia kata apa? Kalau aku tahu beginilah akhirnya, tak ada mau kahwin. Saya berkata, anda yang belum kahwin, bila dengar bahasa mereka, anda kata apa? Alhamdulillah aku tak kahwin. Sepanjang dah kahwin, berkata, kalau aku tahu, aku tak mau kahwin. Sebab itu anda yang belum berkahwin, janganlah marah pada siapa pun, apatah lagi pada Allah. Sebab anda mungkin berada di penjuru yang selamat, yang kadang-kadang orang kahwin pun tak selamat. Lepas kahwin suami dia, balun dia bukan pemelihara baginya. Anda tak ada siapa pun nak balun. Alhamdulillah. Sebab itu bila anda nak ikat diri anda oleh seorang lelaki, tapis. Jangan tertipu dengan janggut. Jangan tertipu dengan jubah putih melepak dibasuh dengan bris baru. Jangan tertipu dengan serban putih juga menggunakan bris baru. Itu semua zahir. Ada benda lain yang anda kena kaji. Satu lagi perkahwinan, soalan dua. Satu lagi perkahwinan yang diatur oleh keluarga. Setelah beberapa tahun si suami telah berkahwin lagi. Ini kes kedua. Setelah beberapa tahun suami kahwin lagi, alhamdulillah. Kerana anak-anaknya masih kecil dan sokongan keluarga mertua, isteri pertama terus bersabar hingga kini. Malangnya si suami tak dapat berlaku adil, di mana isteri kedua diberi kemewahan sedangkan isteri pertama ditinggal di rumah ibu selama 13 tahun. Kerana anak-anaknya masih perlukan ayah mereka, si isteri terpaksa bertahan walaupun seperti hidup jika mati tak mau. Bagaimanakah pendapat doktor dan nasihat ke atas ini? Justru wanita sekarang kena tahu haknya. Wanita belum berkahwin, baca kitab tentang hak aku sebagai isteri. Bukan hanya dibiarkan suami bercakap hak aku, kamu kena taat cakap aku, kamu kena ikut cakap aku, kamu tak boleh lawan cakap aku. Biasa lelaki punya bahasa macam tu. Wanita pula kena tahu hak aku sebagai isteri. Ramai wanita tak tahu haknya, sebab itu mereka diperdayakan oleh lelaki yang bernama suami mereka. Sebelum anda kahwin, wanita baca tentang hak aku sebagai isteri. Belajar daripada pakar-pakar agama dan pakar undang-undang tentang hak wanita. Bukan kita mendoakan apa-apa, tapi kita kena ada ilmu. Bila berlaku kes, saya tengok seringkali wanita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Dan mereka akhirnya hidup susah dalam keadaan siapa pun tak menolong, apatah lagi mahkamah syariah. Tahu anda, ada masa anda boleh saman suami. Bukan nak suruh saman. Ada ketika itu bukan nusyus. Anda tak bersalah jika saman suami. Dedahkan aib suami sekadar perlu di mahkamah untuk mufti, qadi buat keputusan. Takat tu tak ada masalah. Tak salah. Anda kena tahu hak anda. Belum berkahwin. Maaf cakap, jangan jadi seperti sebahagian, bukan semua. Sebahagian orang dulu memang percaya ya kahwin. Mak puak suruh kahwin, orang tak puak. Sekarang anda kena tahfiz sendiri berdasarkan ilmu yang anda ada. Jika pilihan mak bapak tu okey, sedari dengan fikrah Islam tak apa. Tapi jika sekadar tengok jubah ayah, anda boleh bagi pandangan anda. Saya tak setuju ayah, minta maaf.
dia tak layak jadi suami saya. Sebab apa? Dia punya perwatakan yang sempit. Saya faham Islam syumul kami tak boleh hidup sekali, kami tak kufur. Bila anda dah buat keputusan untuk kahwin, memang anda kena taat. Memang isteri wajib syarat, memang isteri kena ikut, tapi ikut dengan ilmu. Kita ikut sebab kita sedar suami kita buat betul. Betul, I ikut, I taat. Tak betul, ada nasihat ataupun ada pendekatan yang sesuai. Jadi semoga insya-Allah membantu. Doktor bercakap tentang syariat sebelum ini. Apa dia syariat sebenarnya? Syariat cuma jalan. Dari kalimat syara'a, jalan. Seperti kereta api, canggih, teknologinya canggih, tiba-tiba realnya tak betul, jatuh. Sama dengan agama Islam dan umat Islam. Kita ini matlamat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nampak mana nak pergi? Macam kereta api, tahu dah. Destinasi Johor Bahru, tahu dah. Kita pun cantik, mulia, kemas semua, pakai samping elok. Macam kereta api, cantik teknologinya. Real tak betul, terbatas. Maka real dalam agama adalah syariat. Syariat lahir dari Quran dan Sunnah. Di Malaysia syariat kadang-kadang dihuduhkan disebabkan sebahagian pendakwah bila sebut syariat, dia sempitkan syariat. Dia cuma bercakap bahasa potong tangan. Bila sebut syariat, pum, tangan terkeluar. Bila sebut syariat, pum, kaki terkeluar, kena potong. Itu kecil, sebahagian kecil. Sebelum kita bicarakan itu, kita kena bincang dahulu roh syariat. Apa dia syariat? Apa dia roh dia? Roh itulah yang kita kena bicarakan dahulu. Sebab itu yang ulama dahulu bicarakan dahulu. Contoh ulama Al-Aiz, Imam Al-Aiz, Abdul Salam, Imam Ibn Qayyim, ramai lagi tulis buku khas tentang hal ini. Imam Al-Aiz Abdul Salam dalam kitabnya mengatakan Asy-syari'ah kullaha masalih. Syariat, boleh sebut syariat, semua yang syariat bincangkan semua kebaikan. Itu nombor satu yang ulama tegaskan. Keburukan bukan syariat. Cuma masalah kebaikan tu di dua penjuru. Pertama, darul mafasid atau jalbul masalih. Syariat tertegak dengan dua cara. Pertama, menolak kekejian. Yang kedua, menarik kebaikan. Itu dua penjuru syariat. Syariat ni macam buang syiling, dua muka. Muka pertama, dia tak mau benda mudarat. Itu syariat. Sebab itu Umar Al-Khattab bila dia beritahu ada wabak pisah, dia tak pergi sebab mudarat. Tolak mudarat, jangan cari penyakit. Sekarang berlaku wabak H1N1, guna kaedah syariat yang sama. Jangan pergi ke tempat yang berlaku wabak H1N1. Darul mafasid, jauhi benda mudarat, jauhi benda keji. Jangan amalkan zina, risikonya macam-macam. Jauhi risiko mendapat HIV dan sebagainya sebagai hukum sebab musabab. Darul mafasid, jangan minum arak sebab natijahnya teruk untuk otak, untuk diri masyarakat. Itu Islam. Maka datanglah hukum hakam terinci. Haram arak, penyalahgunaan najis dada, haram berbarang bebas. Itu perincian hukum. Dasar tu kena betul dulu. Darul mafasid, benda mudarat semua Islam tak mahu. Jika ada umat suka benda mudarat, dia tak faham syariat. Yang kedua, jalbul masalih, benda baik Islam mahu. Tapi Islam izinkan kita belajar harta dari orang kafir sekalipun, kita ilmu duniawinya baik. Sebab kita mahu benda baik. Ini mak soleh, dia kafir, dia ajak kita ilmu IT, tapi dia pakai IT.
Baik tak ilmu